368 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 18,152 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan jumlah kes baharu itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan turut disertai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Semua kes baru ini adalah kes tempatan. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, satu kes dalam kategori 4 yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Dan tidak ada kes dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif. 23 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 16,178 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,872 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 26.3%. Sehingga 6 Februari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.9%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 94%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 42.4%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan gambaran mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini. Di antara 30 Januari 2022 hingga 5 Februari 2022, terdapat 5 mukim yang mempunyai lebih daripada 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Serasa, Mukim Berkas B, Mukim Gadung B, Mukim Gadung A dan Mukim Sangkurung. Manakala terdapat 4 mukim yang mempunyai lebih daripada 40 kes positif, iaitu Mukim Mantiri, Mukim Pangkalan Batu, Mukim Kilanas dan Mukim Berakas A. Di antara 31 Januari 2022 hingga 7 Februari 2022, seramai 200 penuntut telah dikenal pasti positif ujian PCR COVID-19 yang melibatkan sebanyak 116 sekolah dan institut pengajian tinggi. Kesemua kes-kes yang melibatkan pelajar ini adalah mempunyai kaitan dengan kluster-kluster rumah kediaman dan setakat ini tidak ada kluster sekolah telah dikesan. Sementara itu, terdapat 55 kluster aktif telah dikesan. 3 daripadanya melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam iaitu kluster staf Hotel Al-Afiah, kluster Wahyu Tanjung Bunut Bakery dan kluster Ibu Pejabat Bank Baiduri. Selebihnya adalah kluster-kluster rumah kediaman persendirian atau staff house. Setakat 6 Februari 2022, sampel-sampel daripada 704 kes positif COVID-19 yang dikesan di negara Brunei Darussalam telah melalui ujian gene sequencing bagi mengenal pasti varian yang ada di negara ini. Daripada jumlah tersebut, 545 sampel telah disahkan varian Delta, manakala 159 sampel adalah dari varian Omicron. Kes-kes varian Omicron ini termasuk 93 kes import dan 66 kes tempatan. Kesemua kes-kes varian Omicron yang dikesan di negara Brunei Darussalam hanya mempunyai simptom-simptom yang ringan atau tidak mengalami sebarang simptom sama sekali. Setakat ini tidak ada kes varian Omicron di negara ini yang dikategorikan dalam kategori 4 atau 5 atau memerlukan oksigen dan rawatan intensif. Varian Omicron juga telah didapati sedang menggantikan varian Delta sebagai varian utama atau varian dominan di negara Brunei Darussalam pada masa ini. Dengan negara sekarang melalui gelombang ketiga COVID-19 menunjukkan tren jumlah kes yang disahkan setiap hari dan jumlah kes dalam kategori 4 dan 5 semasa negara ini melalui gelombang kedua pada bulan Ogos hingga Oktober
dan seterusnya hingga 5 Februari 2022, di mana jumlah kes semasa gelombang ketiga ini dijangka akan meningkat melebihi jumlah yang dilaporkan semasa gelombang kedua. Walau bagaimanapun, adalah juga dijangkakan jumlah kes dalam kategori 4 dan 5 semasa gelombang ketiga akan terus berada di tahap yang rendah dan tidak melebihi jumlah kes semasa gelombang kedua dahulu. Dalam pada itu, kita tidak perlu berasa cemas. Kita harus bersedia menghadapi peningkatan kes-kes varian Omicron yang sememangnya telah dijangkakan. COVID-19 akan bersama kita dan kita perlu mengharunginya bersama. Langkah-langkah tambahan seperti sekatan-sekatan baru yang lebih ketat tidak akan memberikan kesan yang besar terhadap peningkatan tersebut. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk terus mematuhi SOP dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial kita semasa hidup dengan COVID-19. Memastikan AUDA mendapatkan dos ketiga vaksin COVID-19 serta galakkan ahli keluarga dan orang-orang di keliling AUDA untuk mendapatkan dos tersebut. Menggunakan sungkup muka yang bersesuaian apabila keluar dari rumah atau mengelilingi orang lain. Amalkan penjarakan fizikal. Amalkan kebersihan diri setiap masa. Lakukan ujian ART secara berkala. Pastikan ruang dalaman mempunyai pengudaraan yang baik. Menggunakan aplikasi BruHealth semasa memasuki dan melaporkan status kesihatan. Teranah di rumah jika tidak merasa sihat dan mendapatkan rawatan jika AUDA mengalami simptom serupa flu. Dan jika AUDA disahkan positif COVID-19, patuhi protokol kesihatan yang ditetapkan untuk menguruskan jangkitan tersebut. Sementara itu, mengambil kira keadaan semasa, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa mulai Isnin 7 Februari 2022, waktu operasi bagi pusat swab pandu lalu di Dewan Bradex Jurdong telah diteliti semula dan akan beroperasi pada setiap hari, iaitu hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu, jam 8 pagi hingga 7.15 malam. Hari Jumaat, jam 8 pagi hingga 11 pagi, jam 2.15 petang hingga 7.15 malam. Hari Ahad, jam 8 pagi hingga 5 petang. Orang ramai boleh membuat tempahan ujian PCR di pusat swab pandu lalu tersebut melalui aplikasi QApp. Perkhidmatan di pusat swab ini juga bukanlah untuk mana-mana individu yang memerlukan ujian swab bagi tujuan keluar negara atau pre-departure swab. Ujian swab bagi tujuan keluar negeri atau pre-departure swab boleh diperolehi di pusat-pusat swab lain sebagaimana lazimnya. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan pusat penjagaan kanak-kanak di seluruh negara telah dibenarkan untuk beroperasi semula secara berperingkat-peringkat menurut kadar yang memenuhi nasihat dan prosedur operasi standard SOP fasa awal endemik dalam rangka kerja pemulihan COVID-19. Berdasarkan kepada nasihat Jawatankuasa Pandu COVID-19, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sukacita memaklumkan mengenai peralihan syarat-syarat kemasukan mengikut umur dan kapasiti bagi pusat-pusat penjagaan kanak-kanak, dalam mana kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke atas adalah dibenarkan dengan kadar 80% kapasiti. Kebenaran untuk beroperasi pada had kapasiti ini bermula pada hari Khamis 9 Rejab 1443 bersamaan 10 Februari 2022. Walau bagaimanapun, kebenaran ini adalah tertakluk kepada kesediaan pusat masing-masing dengan perhubungan bersama pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat ataupun JAPIM. Seperti mana garis panduan yang sedia ada, kanak-kanak, ibu bapa dan para petugas termasuk petugas bantuan dikendaki untuk menjalani ujian saringan COVID-19 menggunakan ART seminggu sekali. Walau bagaimanapun, mereka dibolehkan untuk melaksanakannya di rumah mulai hari Khamis 9 Rejab 1443 bersamaan 10 Februari 2022. Selaras dengan kenyataan daripada Menteri
di Kementerian Pendidikan bagi kelas-kelas tadika. Proses dan tata cara pelaksanaan dalam proses laporan ujian kendiri ART ini akan dimaklumkan kepada para ibu bapa dan kanak-kanak oleh Pusat Penjagaan Kanak-kanak masing-masing. Demi menjaga keselamatan kanak-kanak, ibu bapa dan para petugas Pusat Penjagaan Kanak-kanak, garis panduan serta prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan adalah dikekalkan. Diingatkan bahawa garis panduan serta prosedur operasi standard lain yang sedia ada adalah dikekalkan bagi menjaga keselamatan kanak-kanak, ibu bapa dan para petugas Pusat Penjagaan Kanak-kanak seperti pemasangan HEPA filter, pemakaian partial PPE bagi petugas, pemakaian sungkap muka, face mask bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas dan aktiviti yang dihadkan kepada penjagaan sahaja. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan JAPIM akan sentiasa memantau pusat-pusat berkenaan dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dalam hubungan itu, dikongsikan bahawa setakat hari ini, seramai 247 kanak-kanak telah didaftarkan secara keseluruhan di pusat-pusat penjagaan kanak-kanak di seluruh negara. Daripada 46 pusat yang terdaftar, 25 pusat penjagaan kanak-kanak sedang beroperasi pada ketika ini. Alhamdulillah, di dalam ujian ART yang telah pun dilaksanakan semenjak pembukaan pusat-pusat penjagaan kanak-kanak, kesemuanya adalah negatif. Meskipun penularan varian Omicron tempatan dijangka meningkat, tetapi Menteri Kesihatan menekankan orang ramai perlu memahami varian tersebut akan merebak lebih cepat daripada varian Delta. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengambil vaksin penggalak dan mengikuti prosedur operasi standard yang sedia ada. Varian Omicron juga diketahui hanya akan menyebabkan gejala ringan bagi mereka yang sudah divaksinasi. Setakat ini, tiada penularan meluas dicatat melalui kluster-kluster yang dikesan. Beberapa inisiatif di bawah Pelan Strategik Kementerian Kesihatan telah dapat dilaksanakan pada jangka masa yang dirancang, yang mana antara lain yang signifikan ialah penambahbaikan perkhidmatan klinikal seperti penambahan unit dialisis bagi pesakit buah pinggang. Semasa sesi muzakarah bagi musim pemesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 2022 pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, juga menyatakan keupayaan negara menjalankan ujian genomic sequencing dalam mengenal pasti varian COVID-19 adalah salah satu lagi pencapaian terkini yang telah pun direalisasikan melalui kerjasama dengan pihak sektor swasta. Kementerian Kesihatan mempunyai aspirasi untuk menjadikan sektor kesihatan sebagai sektor yang mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Ini bermaksud sistem kesihatan yang resilient dan dinamik serta mampu berevolusi ke arah menjadi sektor yang maju, berdaya tahan dan mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi perkembangan industri perubatan dan kesihatan di negara ini, termasuk perkembangan tenaga profesional, perkhidmatan perubatan khusus, pelaburan infrastruktur, penyelidikan, teknologi perubatan dan transformasi digital dalam penjagaan kesihatan. 19 ahli Majlis Mesyuarat Negara menghadiri sesi muzakarah yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Khairunisa binti Awang Haji Asyari. Sesi muzakarah Kementerian Kesihatan bersama Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Khususnya dalam menangani gelombang wabak. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM akan memperkenalkan kaedah baharu pendaftaran anak yatim secara atas talian pada tahun ini. Pendaftaran tersebut bukan sahaja akan menjadi platform bagi memudahkan masyarakat membuat pendaftaran dan pengemaskinian anak yatim secara dalam talian, bahkan dihasrat untuk menghasilkan pangkalan data yang boleh dijadikan sandaran
bagi lebih banyak program yang bertepatan dengan keperluan anak-anak yatim. Berucap semasa majlis menandatangani perjanjian program biasiswa anak yatim antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui JAPIM dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam Berhad, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga berkata melalui program berkenaan, 2 anak yatim yang terpilih setiap tahun akan dibiayai untuk mengikuti program BIBD Alaf dengan menggunakan duit tabung anak-anak yatim bermula sesi ke-9 tahun persekolahan 2021-2022. Majlis penandatanganan perjanjian diwakili oleh Dayang Hajah Nur Ashikin bagi pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, manakala BIBD diwakili oleh pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya Dayang Hajah Nuraini binti Haji Sulailam. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 76 peserta menyertai kumpulan kepimpinan edisi ke-8 Pasukan Pengurusan dan Kepimpinan yang dianjurkan oleh Rangkaian Profesional Muda YPN Brunei. Perbincangan tersebut adalah sebahagian daripada inisiatif pertubuhan yang antaranya bertindak sebagai platform untuk para pemimpin berkongsi pemikiran, peranan dan mengembangkan kemahiran melalui perbincangan yang membina yang diadakan secara maya. Dr. Hajah Siti Haziah binti Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Ketua Sekretariat The Manpower Planning and Employment Council MPEC di Jabatan Perdana Menteri, merupakan mentor bagi kumpulan kepimpinan edisi ke-8. Sesi antara lain bermatlamat bagi memahami kepentingan kesedaran, komunikasi dan ciri-ciri pemimpin. Sejak penubuhan Rangkaian Profesional Muda YPN, lebih 2,000 belia telah mengikuti pelbagai program yang dikendalikan. Kerosakan pada salah satu kontrol panel sistem pam air bagi tangki Jerudong 1 dan 2 telah menyebabkan Mukim Sengkurong serta sekitarnya telah mengalami gangguan bekalan air. Walau bagaimanapun, Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan sistem pam air bagi tangki-tangki tersebut telah pun kembali pulih. Namun tekanan bekalan air rendah masih berlaku terutama di kawasan tinggi. Sehubungan itu, Jabatan Kejeraya ingin memberi jaminan bahawa setiap langkah telah diambil untuk menangani gangguan bekalan air tersebut dan pihak jabatan berusaha untuk melaksanakan pembekalan air kembali seperti biasa secepat mungkin. Orang ramai juga disaran untuk berjimat cermat dalam penggunaan air serta menghubungi talian Darussalam 123 bagi pembekalan air bersih melalui tanker atau sebarang aduan berhubung pembekalan air bersih. Seorang pekerja asing dilaporkan lari daripada majikan. Agus Suhro, 31 tahun, warga negara Indonesia, memegang nombor pasport C4058-596. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 266-1334 atau talian kecemasan 993 atau Balai Polis yang berdekatan.